Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membicarakan satu topik. So, Encik Zul, apa topik yang kita akan bincangkan pada hari ini? Okey, topik kita pada hari ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik dan sosial. Izzah, boleh tak awak terangkan kenapa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okey, Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku adalah disebabkan oleh wabak COVID-19 yang mana ia mula dikesan di Wuhan, China. Dan wabak ini mula merebak di Malaysia bermula daripada bulan Mac, dan ia menyebabkan Malaysia terpaksa mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan yang mana ia untuk membendung daripada virus ini merebak dengan pantas daripada seseorang yang lain. Okey, jadi akibat daripada PKP ini, banyak ekonomi yang terjejas, hubungan sosial dan juga sepertinya diberhentikan kerja, tidak dapat bersemuka. Jadi ini akan menjejaskan lebih banyak aspek sosial dan politik. Ya, kerana kes ini juga menyebabkan kematian dan ia menjejaskan kehidupan manusia. Dekat sini, di sini kita boleh tahu bagaimana etika dan peradaban kita, adakah ia mengganggu kerana kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan aktiviti juga terbatas berbanding daripada sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ni. Okey, Zul, apa pendapat awak terhadap situasi ini? Okey, pada pendapat saya dari segi politik, faktor dan cabaran yang dihadapi oleh negara adalah sebenarnya dalam perlembagaan ada ruang untuk diisytiharkan darurat atas punca ekonomi. Antara yang paling terjejas bukan sahaja ekonomi negara tetapi juga ekonomi rakyat dan ekonomi rumah tangga. Ini adalah puncanya daripada wabak COVID-19. Dan juga kita perlu ingat bahawa cabaran wabak COVID-19 ini adalah satu situasi yang luar biasa. Kita memerlukan cara yang agak sistematik. Jadi untuk mengisytiharkan darurat adalah memang sesuai. Jadi rakyat juga perlu kekal tenang, terus patuh pada SOP kerana darurat berlaku atas sebab kerajaan perlu kuasa yang jelas. Bukan mudah untuk memastikan rakyat tidak keluar rumah dan juga untuk memberi hak bagi menggerakkan jentera polis dan tentera kerana perlu ada SOP yang perlu mereka ambil untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang ada. So, keadaan sekarang terhad kepada beberapa sekatan dan halangan birokrasi. Juga penubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam revolusi Perhimpunan Agung pada 11 September baru-baru ini menekankan konsep whole of government response bagi mengatasi COVID-19. Maksudnya keseluruhan jentera kerajaan perlu mengambil serius kepada isu ini, bukan Kementerian Kesihatan sahaja. Jadi Izzah, pada pendapat awak apakah kesan yang paling boleh dinampak yang berlaku kepada negara dan juga rakyat? Okay, pada pendapat saya, PKP ini yang terjadi sebabkan oleh wabak COVID-19 ini menyebabkan kita menghadapi pelbagai masalah seperti menyebabkan perintah darurat terpaksa dikeluarkan serta menyebabkan pelorok parlimen kepada rakyat dan negara. Okey,
pada masa yang sama kita masalah politik semakin merosot dan suara rakyat juga tidak diendahkan. Padahal sepatutnya kepentingan rakyat juga perlulah diberikan dan parti politik dan dari segi politik mereka perlu, orang yang mempunyai kuasa ini perlulah mendengar suara rakyat dan juga memberikan sebagai orang tengah yang menyuarakan suara rakyat ini dan mementingkan pandangan mereka, kerana mereka juga adalah orang yang mengalami situasi yang sekarang, mereka yang mengalami PKP ini. So jadi kita berharap dapat parti politik ini dapat melakukan tugas mereka dan memberikan khidmat diorang untuk mengetengahkan masalah yang dihadapi sekarang dan lebih mementingkan bagaimana mengawal COVID-19 ini banding daripada bergaduh berebut kuasa sehingga menyebabkan Perdana Menteri terpaksa meletakkan jawatan. Jadi sebabnya perkara ini menyebabkan keadaan makin teruk berbanding daripada sebelumnya. Sedangkan kita waktu ini kita perlulah lebih memfikirkan cara menangani wabak COVID ini daripada bertelaga untuk mempunyai kuasa yang lebih di dalam negara. Okay, pada pendapat awak, Afif, apakah cara yang kita boleh gunakan untuk mengatasi masalah ini? Cara-cara untuk mengatasi, saya berikan kepada Zul dulu untuk terangkan sedikit apa yang dia tahu. Zul. Baiklah, okey. Pada pendapat saya, pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengawal perkara yang pertama kali berlakunya dalam sejarah negara kita ini boleh dianggap cukup tertib, namun tetap tegas tak kira pangkat. Perkara begini boleh dilihat dari segi jumlah kes di negara kita berbanding negara jiran yang terpaksa diisytiharkan darurat akibat penularan wabak yang tidak terkawal, sehingga ada beberapa negara pemimpinnya turut mengundurkan diri kerana tak berdaya untuk mengawal penularan sehingga menyebabkan beribu-ribu kematian. Jadi dengan berita sebegini dapat membantu rakyat sedar setiap peranan mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab dapat membantu mengawal penularan wabak ini dengan mengikuti arahan dan saranan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Seperti yang kita tahu, beberapa siri pengumuman yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu sendiri, terutamanya berkaitan kenyataan tempoh 14 hari Perintah Pergawalan Pergerakan pada 18 Mac hingga 31 Mac. So perkara ini dapat membuktikan bahawa kerajaan bijak menasihati rakyat demi kebaikan negara bersama. Di laman media sosial juga yang berkongsi dan mengakui bahawa perutusan khas kali kedua yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung itu saling tak tumpah seperti suara ayah yang sedang merayu dan menegur anaknya agar duduk di rumah demi menjaga kesihatan, keselamatan diri dan sesi keluarga masing-masing. Afif, bolehkah anda terangkan sedikit lagi tentang apakah cara mengatasi yang boleh diambil dari segi politik? Okey, untuk cara-cara untuk mengatasi ini, bagi saya seluruh rakyat Malaysia perlu menangani ujian besar ini. Mengawal wabak COVID-19 bukanlah mudah dan boleh diselesaikan dalam masa yang sekejap. Wabak COVID-19 ini adalah krisis global yang berlaku di seluruh dunia. Perkara ini adalah perkara yang baru yang kita tak pernah lagi mengalami sebelum ini. Maka kerajaan dan rakyat Malaysia perlu mengambil satu langkah yang sangat berjaga-jaga
Malah di negara lain seperti negara-negara besar, China, United Kingdom ataupun Amerika Syarikat pun terjejas dengan lebih teruk sehingga mengisytiharkan darurat dan perintah berkurung. Pada masa ini, kerajaan sudah pasti telah merancang dan mengambil pelbagai langkah sejauh mungkin untuk memberikan impak positif kepada rakyat yang terjejas teruk akibat wabak ini. Justru semua rakyat dan pemimpin perlu untuk diminta tidak memancing di perairan yang bergolak dan menggunakan isu ini untuk kepentingan peribadi. So, itu sahaja daripada saya untuk sedikit tentang cara menangani wabak COVID-19. Afif, saya pasti daripada perspektif sosial, kita juga mempunyai masalah. Jadi apa pendapat awak daripada segi perspektif sosial untuk etika dan peradaban di waktu PKP ini? Okey, pada pendapat saya dari perspektif sosial, pertama sekali sektor pendidikan negara telah terjejas. Sejak berlakunya COVID-19 ini, terdapat banyak sektor sosial dan ekonomi yang terjejas akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan pada Mac 2020 yang lalu. Okey, antara sektor yang terjejas dalam gejala ini adalah sektor pendidikan, kerana sektor pendidikan mula ditutup di pertengahan Mac 2020 akibat wabak COVID-19. Apabila sektor pendidikan iaitu sekolah dan juga institusi tinggi menyebabkan para pelajar semakin ketinggalan dalam pelajaran dan juga mereka mula hilang fokus untuk belajar apa yang mereka sedang belajar. Okey. Oleh itu, kerajaan telah mengeluarkan satu cara untuk bagi mereka melanjutkan pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan perkhidmatan pembelajaran atas talian iaitu ODL. Dalam sistem pembelajaran atas talian ini, ia ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah pelajar dan guru dapat meneruskan pembelajaran dengan lancar, manakala kekurangannya pula adalah seperti apabila belajar di rumah, pelajar mula tiada jaringan internet, masalah gadget dan sebagainya. So perkara ini harus dititik beratkan oleh kerajaan untuk membantu para pelajar dan juga para guru untuk melanjutkan sesi pembelajaran dengan sempurna. Okey, selain itu, dari perspektif sosial, terdapat banyak himpunan keagamaan dan perayaan telah diperketatkan. Pada mulanya kita seperti biasa melakukan setiap tahun perayaan yang kita merayakan, tetapi sesuatu yang tidak normal berlaku apabila rakyat telah diperintahkan untuk menjaga penjarakan sosial dan segala perhimpunan telah diterhadkan. Rakyat mengalami satu kejutan budaya apabila norma baharu telah diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana segala perhimpunan keagamaan ataupun perayaan perlu mengikut SOP. Sebagai contoh, pihak masjid diterhadkan kemasukan para jemaah ketika solat Jumaat dan masjid akan ditutup jika ruang telah dipenuhi. Setiap jemaah akan duduk dengan jarak 1 meter di antara satu sama lain. Oleh itu, rakyat perlu bergegas ke masjid untuk mendapatkan tempat dan bagi yang lambat tidak akan dapat menunaikan ibadah tersebut. Maka rakyat perlulah menjaga diri dengan lebih baik supaya dapat mematuhi segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, yang terakhir bagi saya, masalah psikologi dan tekanan mental di kalangan masyarakat semakin meningkat. Semasa perintah berkurung dilaksanakan, kebanyakan syarikat dan peniaga terpaksa tutup perniagaan mereka demi menjaga diri daripada penyebaran wabak COVID-19. Rakyat menjadi tertekan apabila tiada penjanaan pendapatan dan berlakunya
ketika perintah dilaksanakan. Ini disebabkan oleh tanggungjawab terhadap keluarga dan bebanan hutang yang perlu dibayar setiap bulan. So masalah ini dapat mengundang kepada pelbagai risiko, terutamanya depresi. Apa yang kita dapat lihat, statistik telah menunjukkan bahawa kadar kematian bunuh diri adalah sangat tinggi sejak berlakunya pandemik COVID-19. Ini disebabkan terlalu banyak masalah melibatkan kewangan dan emosi. Oleh itu, rakyat perlulah mengambil inisiatif yang lebih baik demi menjaga kesihatan diri, fizikal dan mental. Itu sahaja daripada saya. Okey, Izzah, ada apa-apa yang nak disimpulkan untuk perbincangan hari ini? Okey, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, dapat dipastikan yang etika dan peradaban ini adalah penting buat masyarakat dan negara. Lebih-lebih lagi daripada perspektif politik, sosial serta diri sendiri. Dan dengan perintah pergaulan kawalan pergerakan ini, tidak bermakna segala etika dan peradaban seperti berkelakuan baik, mengamalkan budi pekerti yang baik tidak perlu diterapkan dalam diri. Malahan disebabkan oleh PKP inilah kita lebih perlu menerapkan budi pekerti yang baik dan juga lebih membantu antara satu sama lain, kerana pergerakan kita adalah better heart dan ini membuatkan pergaulan kita terbatas. Jadi orang yang di sekeliling kita adalah orang yang akan membantu kita. Jadi etika dan peradaban kita perlulah dijaga agar kita juga dapat dalam sama kita dapat bantu serta orang lain serta dapat orang lain dapat membantu kita. Dengan ini perintah di dalam situasi yang di mana pergerakan kita terbatas, kita tidaklah merasa terlalu tertekan, merasakan putus asa, kerana itu adalah situasi yang sering diperkatakan dalam semasa wabak COVID-19, pandemik COVID-19 ini. Jadi saya harap dengan mengamalkan dan mementingkan budi pekerti yang baik dan perlakuan yang baik, kita dapat hidup dalam kehidupan yang lebih harmoni serta bantu-bantu antara satu sama lain. Dan juga dapat mengurangkan wabak COVID-19 ini serta membantu untuk lebih memperbaiki diri serta masyarakat dan juga negara untuk menjadi lebih baik. So, itu sahaja perbincangan untuk hari ini. Ada apa-apa lagi tambahan daripada Zulkarnain ataupun Izzah? Tiada. Tak ada. Okey. Terima kasih untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.